Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hakim bin Muhammad Azamuddin. Nombor matrik saya 10 DKM 21F1060. Di sini saya ingin menerangkan tentang tajuk pembentangan pencapaian dalam bidang sains dan teknologi zaman kerajaan Bani Umayyah. Pendahuluan, pengaliran ilmu sains dan teknologi Islam ke barat banyak dimainkan oleh kerajaan Islam yang berpusat di Sisili dalam kurungan pulau berhampiran Itali dan Andalusia, Spanyol. Melalui Andalusia dan Sisili, hampir keseluruhan hasil karya klasik Greek atau Yunani sampai ke tangan orang Eropah melalui teks yang telah diterjemahkan ke bahasa Arab oleh sarjana-sarjana Islam Andalusia. Justeru itu sumbangan sarjana Islam dalam kelahiran tamadun barat amatlah besar. Hampir keseluruhan ilmu yang berkembang di Eropah atau barat pada waktu itu mempunyai pengaruh kesarjanaan Islam. Pengaliran ilmu sains dan teknologi dari tamadun Islam terutama melalui medium Sisili dan Andalusia telah dimungkinkan dengan kemunculan penterjemahan masyarakat barat Kristian sendiri yang aktif melakukan penterjemahan karya-karya ulama Islam ke dalam bahasa Latin. Antaranya Arlott dari Bath, seorang sarjana ulung Inggeris, tahun 1090 hingga ke 1159, yang lahir sebelum zaman Roger Bacon. Beliau telah menterjemahkan buku Arithmetic karya Al-Khawarizmi ke bahasa Latin. Antara pencapaian Bani Umayyah ialah ilmu matematik. Ramai penuntut Eropah yang datang mengajar di Andalusia. Penuntut ini telah muncul sebagai pakar dalam bidang tersebut, termasuklah Andalot dan Morley dari Britain. Andalot telah menterjemahkan karya Al-Khawarizmi yang menulis tentang teori geometri dalam matematik dan saintifik. Beliau telah menggunakan nombor-nombor Arab dalam terjemahannya. Seterusnya, Gilbert of Aurillac juga salah seorang pakar yang mempelajari ilmu matematik dan astronomi yang pada ketika itu masih dilarang di Eropah. Beliaulah yang memperkenalkan bentuk angka Arab Andalusia yang dikenali dengan huruf Al-Ghubba ke Eropah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairi bin Ibrahim. Nombor matrik 10 DKM 21F1008. Antara pencapaian Bani Umayyah ialah zoologi dan botani. Saintis yang ternama dalam bidang ini adalah Ibnu Baitat yang dilahirkan di Malaga pada tahun 1197 Masihi. Beliau telah menjadi seorang pengkaji ilmu tumbuh-tumbuhan yang terbaik sekali. Beliau telah belajar daripada buku-buku, pemerhatian dan eksperimennya sendiri. Ibnu Baitat juga telah membincangkan tentang dadah di dalam makanan dan cara ianya dibuat daripada bahan-bahan binatang, tumbuh-tumbuhan dan mineral. Beliau juga telah mengembara dan mendaki gunung-gunung serta ladang-ladang di seluruh Andalusia dan Afrika untuk mencari herba-herba perubatan. Antara tokoh lain yang terlibat dalam bidang ini adalah Ibnu Bassal atau nama penuhnya Abu Abdullah Muhammad Ibrahim bin Bassal yang merupakan ahli botani yang terkenal di Andalusia. Beliau telah menghasilkan karya yang baik mengenai botani, iaitu kitab Al-Kas wa Al-Bayan. Karya beliau telah digunakan dengan meluasnya oleh penulis-penulis kemudian. Seorang lagi ahli botani yang terkenal lahir di Seville pada abad ke-12 Masihi, iaitu Abu Zakaria Yahya yang terkenal dengan panggilan Ibnu Hawam. Beliau menghasilkan sebuah
ensiklopedia penting mengenai pertanian yang bertajuk Kitab Al-Falahah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahim bin Zainons, matrix nombor 10 DKM 21F1124. Saya dari kelas DKM 2C. Saya ingin menerangkan tentang astronomi. Terdapat beberapa karya karangan Abi Mahsyar dan juga Khawarizmi telah diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Adelaide of Bates dan John of Seville. Ini telah dibuktikan dengan beberapa istilah yang dipinjam daripada bahasa Arab untuk kajian mereka. Istilahnya ialah perkataan Al-Sumus, Al-Derans, Al-Dadis, Al-Manet, Al-Tais, Az-Zimus, Betelgeuse, Denib, Nadir, Zenith dan Nadil. Selain itu, saya ingin menerangkan kimia. Sumbangan sarjana Islam juga tidak kurang pentingnya dalam membincangkan tentang ilmu kimia. Mereka telah berjaya memperbaiki pengetahuan kimia orang Greek. Abbas bin Firnas telah berjaya menghasilkan kaca dan kristal. Beliau juga telah membuat percubaan untuk menghasilkan guruh dan kilat di dalam makmalnya. Beliau juga merupakan orang pertama membuat eksperimen terbang di angkasa dengan menggunakan sayap. Seseorang lagi tokoh iaitu Jaber yang juga dikenali di barat sebagai Geber. Ialah seorang ahli kimia ulung Andalusia yang berasal dari Seville. Beliau telah berjaya menemui asid sulfurik, asid nitrik dan asid nitro muriatik. Di samping itu, beliau juga banyak mencipta kaedah proses-proses kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hamzah bin Muhammad Farizan, matrix nombor 10 DKM 21S 1040. Kesimpulan, secara keseluruhannya Andalusia menang masyhur dengan karya-karya tentang tumbuh-tumbuhan pada kurun ke-11 Masihi. Pada kurun ke-12 Masihi pula, karangan dasar tentang botani telah ditulis dengan meluasnya, bermula dengan Ibn Sarabi. Kemudian telah muncul pula sebuah lagi karangan mengenai tumbuh-tumbuhan yang begitu berharga. Walau bagaimanapun, ahli-ahli sarjana Islam bukan hanya menyumbangkan hasil karya sahaja, bahkan mereka turut menyumbang hasil intelektual mereka dalam sistem pertanian, pengiraan, pembajaan, penanaman, pengenalan pokok buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang dibawa dari timur, pencantuman tunas-tunas pokok dan penyakit-penyakit pokok serta cara-cara mengubatinya. Sekian, terima kasih.